Lepas tu P tu kamu tukarkan jadi 3. Lepas tu C na plus I na, so kamu letaklah nombor apa-apa kat sini. 1 tambah 2. Lepas tu bahagi dengan 3 tambah 1. Kan? Daripada sini kamu boleh dapat tahu okey nak buat apa lepas tu. Kan, sebab dia bernombor. So kamu dah faham sebelum ni. Belajar daripada sekolah rendah, dah tahu dah nak buat macam mana. Jadi kamu guna teknik yang sama untuk sekarang ni yang tak ada nombor. Teknik dah sama. Kena cari dulu pembawah dia bagi sama. Jadi apa yang kamu patut buat? Kalau nak sama, ini tak ada pembawah ni. Ini tak ada pembawah. Jadi bila tak ada pembawah, so kamu kena dapatkan pembawah dulu. Macam ni lah, ini tak ada pembawah ni. Jadi macam mana nak buat pembawah dia? So kena dapatkan yang pembawah dekat sini. Sama, teknik yang sama. So kena kali lah. Kena kali. Tu that's why saya letak 1 minus B dekat sini. Lepas tu pula B ini sama dengan fungsi 3 ini. Hak milik dia. Ini pun hak milik dia. Jadi kamu kena darab masuk bagi kembang. Sebab itu milik dia. Dan tak perlu pun cari pembawah untuk B tu. Tak perlu cari pembawah untuk 3 tu. Jadi yang tu saya nak kamu faham. Daripada nombor yang kamu guna sejak sekolah menengah sehinggalah sekolah sampai ambil STP sampai yang ambil SPM Advanced, iaitu yang akhir lah. Ada yang matematik moden sahaja. Kamu dibiasakan dengan nombor. Ada jugalah alfabet tu, algebra. Tapi tak banyak sangat keluar. Yang kalau keluar pun memang student jarang-jarang dijawab. Kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Jadi sekarang ni kamu nak apply daripada nombor ke alfabet, algebra. Itu saja. Dia fungsi dia sama, teknikal dia sama. Jadi kalau kamu rasa kamu blur, kamu tak tahu nak buat bahagi tu, fraction tu macam mana, so gunalah nombor. Gantikan nombor tu. Jadi kamu boleh, okey, lepas ni saya kena, okey, faham lah. Maksudnya 2 ni nak dapatkan pembawah yang sama, kenalah darab. Dapatkan nilai 3 tambah 1, 4. Maksudnya 4 kali 2, 8. Jadi pengatas dia akan jadi 8. Bawah dia akan jadi 4. Kan? Teknik yang sama. Guna yang sama. Saya rasa bukannya susah. Tapi kamu tak nak adaptasi apa yang kamu dah belajar dalam sebelum ni. Itu yang kadang-kadang jadi macam stres. Kamu tak boleh nak ikut. Padahal benda tu je. Bukannya ada apa-apa. Okay, right. Satu lagi, common factor. Macam ini kan, common factor. Kamu nampak nak dapat Y sahaja, tapi ada dua-dua ada Y. Kan, Y minus BY. Dua-dua ada Y. Tapi masalahnya kamu nak dapat Y sahaja. Macam mana nak dapat Y sahaja? So, maksudnya kena common factor. Common factor dah belajar 1000. Kalau kamu lupa masa zaman sekolah dulu, sem lepas kamu dah ambil 1000. Saya tak tahu yang masalah ni adakah datang daripada yang dapat exemption ke, saya tak pasti. Tapi exemption saya rasa masalah dia banyak kat matrik saja. Matrik untuk topik yang kedua nanti. Kat sini takkan ada masalah kot. Kalau dah dapat exemption kan. Exemption tu maksudnya result itu adalah A yang boleh dikecualikan ambil 1000 paper. Jadi maksudnya dah cover everything sama. Takkan tak boleh buat. Okay, right. Kalau salah sikit-sikit tu, saya rasa kalau tak serius, okay. Tapi ini macam fraction, common factor, macam benda yang itu dah belajar, kan? Okay, right. Okay, back to what I asked you to do. This one is 3 sectors, lump sum tax. Okay, lump sum tax. Lump sum tax, dia ada sedikit kat sini, bila wujud tax, dan juga ada kat sini. Okay, endogenous variable, we have 2 only. So, jangan cari T pula. T is given because lump sum tax, fixed tax, fixed rate.
Okay, so what should you do? B, this one B, you have to substitute with the y minus t. YD is the common formula, common term. Lepas tu bila kamu nak buat reduce form, kamu kena bawa masuk sebar apa sahaja yang berkaitan dengan tu. Kamu tak boleh kekal YD. Kenapa tak boleh kekal YD? Sebab kita ada Y sahaja. Sekarang ni bila wujud C, kamu ada lagi satu Y. Tapi ada D pula di bawah ni. Kan dua ini perkara yang berbeza, tak sama. Nak dapatkan YD, ini formula dia. YD minus Y minus T. Jadi itu kamu dah belajar masa Principle of Economics. Tapi saya tak tahulah cara kamu ajar, masa ajar tu, kamu ikut ke tak ke, sebab objektif kan soalan. Menghentam juga ABCD tu. Jadi tak ada soalan struktur. Yang lepas tak ada soalan struktur. Masa saya mengajar prinsip, saya jadi peneras prinsip, masa tu ada struktur. Lepas tu tukar semuanya objektif. Okay, right. So apa yang kamu kena buat? Kenalah salin balik Y. Ni sebenarnya saya ajar ni macam sangat-sangat lambat. That's why lah saya topik 1 ni saya makan sampai 5 minggu baru habis. Tapi kamu akan tengok nanti topik yang kedua bila masuk matrik 2.1, 2.2 saya akan laju sebab saya akan guna soalan yang sama dalam topik 1 ni. Saya akan guna soalan yang sama tapi tukar metod sahaja, matrik. Ada 2 jenis matrik nanti. Kamu kena guna 2 jenis matrik itu untuk proof jawapan adalah sama, jawapannya sama dengan topik 1. Jadi kat situ yang saya akan skip. Saya akan laju. Saya nak tengok jawapan saja. Lepas tu last subtopik dia baru benda baru yang untuk kamu. Itu saya akan tekankan balik semula. Okay? Right. So the technique is tulislah balik semula Y ni. Bagi penuh tapi insert C. Tapi bila insert C, YD kena terjemah. Tak boleh lah YD tu dikekalkan. Bila YD dikekalkan, macam saya katalah, Y dengan YD tak sama. Bila tak sama, kamu kena differentiate. Get the definition of the YD. What's it YD? Y minus T. Jadi kamu masukkanlah ni. Siapa yang terlupa yang hantar kat jawapan kat saya, kamu boleh tengok balik. Oh, terlupa masuk. Okay, fine. Tak apa. Belajar. Okay, and then since T is equal to T now, so given is T now. So yang ini semua perkataan ini saya nak ada dalam nota. Begitu juga assignment, begitu juga dengan quiz ataupun test. Mesti ada perkataan. Since T equal to T now, so substitute. Therefore, what happened? So kamu masukkanlah substitute T ni equal to T now. Saya nak cakap satu lagi perkara. Kamu jangan nak cepat. Buat satu-satu sambil fikir. Ini nak buat apa? Ini nak buat apa? Okay, ini saya dah kembangkan. Ini saya kembangkan siap-siap. Saya dapatkan ada Tina. Sepatutnya lagi nak cantik lagi. Boleh lah kalau kamu nak buat lagi cantik, buatlah lagi. OP ni saya tulis start ni mudah je lah. Boleh je tukar-tukar. Okay, right. Okay, macam tu. Jadi kamu kembangkan. Lepas tu nak cari Y. Y duduk kat mana? Fikir. Y tu duduk kat mana? Duduk tang ni lah. Duduk tang ni dengan duduk kat luar. Saya cakap bawah kedah. Jadi apa nak buat? Bawa lah ke sebelah sana. Bila dah bawa sebelah sana, nampak 2 Y. Dah tak ada YD dah kat sini. Siapa jangan duk kata Miss YD mana? Siap. Okey. Lepas tu ada 2 Y kat sini. Macam mana nak buat 2 Y ni? Dah belajar dah kena buat common factor. Untuk apa common factor tu? Kita nak dapatkan tunggal. Nilai tunggal je. Ni saya ada bahasa Melayu lah ni. Tak ada bahasa Inggeris tu.
nilai tunggal, jadi kamu mudahlah nak bawa yang dalam kurungan ni nak akan bawa ke sebelah sana. Jadi kamu akan dapat, kan nampak cantik. Star, jangan lupa, siapa yang missing the star, even the small things, saya potong markah. Sebab saya ajar sangat detail. Okay, sangat detail. Okay, one more thing about the null. Null is subscript. Duduk di kaki, kamu jangan satu level dengan T, satu level dengan I, satu level dengan G. Sebab nanti topik 3 lagi lah. Topik 3 banyak sangat pakai subscript. Student bila pakai subscript, dia memang akan ada problem. Sama je label dia. Jangan buat sama. Dia duduk di kaki. Okay? Right. Siapa buat satu label macam ni, saya potong makan kamu. Maksud tak dengar cakap lah tu. Dalam kelas, saya tak tahu kamu buat apa sekarang ni. Mungkin tengah baring ke, ataupun kamu biarkan laptop kamu terbuka. Biarlah saya cakap seorang-seorang. Ni cakaplah seorang-seorang, saya dengar je. Saya buatlah kerja saya. Okay, doesn't matter, it's okay. No problem. Kamu nak buat kerja kamu ke, kamu nak biar laptop terbuka ke, tak dengar ke, apa ke, ikut suka. Okay, right. Nanti saya nak tahu macam mana student saya faham ke tak, saya akan tengok dalam quiz ataupun test. Assignment tak apa, assignment kamu boleh tengok buku lagi, tengok nota saya, boleh tengok video saya dah buang dah 4, tinggal ada, saya dah buang 3 kot, tinggal 1. Yang video terbaru ni saya tak upload lagi. Okay, nanti saya upload sekali dengan yang ni. Okay, untuk C pula, C macam mana? C yang ni yang mencabar ni, ramai yang tak boleh buat dekat C. Okay, yang ni saya dah tukar siap-siap dah. T is equal to T now. Saya dah buat siap-siap. Lepas tu substitute sahaja nilai Y. Sebab kalau kamu kekalkan YD, kamu tak boleh substitute Y. Sebab YD tak sama dengan Y. So jangan siapa-siapa bawa masuk C, YD ni akan sama dengan Y. This one is wrong. This one is wrong. Kecuali tak ada cukai. Memang tak ada cukai. Kalau tak ada cukai, memang YD sama dengan Y lah. Kalau ada cukai, tak sama. Sebab definisi dia adalah Y minus T. Kalau tak ada cukai, dan kalau tak ada cukai, so cukai adalah kosong. So Y equal to YD. So kamu kena perhati tu. Yang tu yang Meko pula mengajar. Bila kamu involve dengan satu-satu perkara macam ni, kamu kena faham. Memanglah tak guna kat luar. Miss, bila nak pakai ni Miss? Bosan lah belajar benda yang tak pakai kat luar ni. Untuk pengetahuan kamu, ekonomi bukan bidang profesional. Bukan bidang profesional yang kamu boleh jumpa, boleh boleh buat macam accounting, macam law. Yang tu memang profesional. Engineering, itu memang profesional. Dia memang gaji pun banyak. Macam kita gaji pun biasa-biasa saja. Okay, right. Jadi guna tak guna, it doesn't matter. Kita ambil nilai intrinsik dia. Maksudnya kita kena berhati-hati. Bila nak jawab soalan, kena fikir. Kita nak buat keputusan, kena fikir. Masa kamu nak buat keputusan, kena fikir. Jangan buat ikut dan. Okay, kena cari ilmu. Okay, right. Sekarang ni problem dia kat sini pula. Macam mana nak settle ni? Kat mana nak settle ni? Sini tidak ada pembawah. Negatif tina tu dia tak ada pembawah saja. Jadi kamu kena settlekan bahagian dalam ini dulu. Carikan pembawah. Okay, right. Lepas tu pula habis selesai yang dalam ni, selesaikan yang ni dulu. Lepas tu barulah kamu kalikan pembawah dia. Lepas tu baru kamu kembangkan. Ikutlah yang mana satu nak buat kembang dulu ke, apa ke, terpulang. Jadi saya buangkan yang ni, boleh nampak detail lah. Okay, saya besarkan sikit. Kamu tengok macam mana saya buat. Okay, kalau nak selamat, kamu tengok yang ini kan, saya banyak guna saya banyak parenthesis, saya banyak guna bracket. Kamu tengok saya guna bracket. Kamu tengok saya guna parenthesis.
Jadi nak elak daripada kita tertinggal perkara-perkara yang belum kita settle. Jadi yang buat tadi, ada 12 orang tadi, kamu check balik ni. Kamu check balik, oh okey, saya salah kat sini, okey fine. Okey, saya dah dapat idea. Itu yang saya nak kamu buat. Salah atau betul, bila saya tunjuk benda yang betul, kamu akan realise, oh okey, kat situ rupanya kelemahan. Okey fine. Sebab kita kena realise kelemahan kita. Sebab kita kena kelemahan tu kita baiki dan kita jadikan dia satu kekuatan. Bukan lemah itu bermakna kita akan lemah selama-lamanya. Kamu kena baiki diri berdasarkan kelemahan. That's why kadang-kadang orang suka orang suka buat salah. Sebab daripada salah dia boleh betulkan diri dia dan menjadi lebih baik. Itu yang kita nak bawa keluar. Okey, itu yang orang masuk penjara. Dalam penjara dia dapat pengajaran, dia keluar dia jadi lebih baik lagi pada orang yang memang tak masuk penjara. Jadi kita tak boleh hina orang masuk penjara. Dia pengalaman dia lain. Jadi itu yang kita nak kena bawa. Kita kena jadi kuat. Dan satu lagi saya nak, kamu semester dah tinggi kan. Paling rendah 2, ramainya 3, ada sikit 5. Saya cadangkan dekat kamu untuk mengurangkan stres, kamu buatlah jadual waktu. Saya rasa ada je yang dah buat jadual waktu. Jadual waktu ni apa? Jadual waktu kuliah memang fix dah. Buat jadual waktu, lepas tu jadual yang macam mana kamu nak hantar assignment ke apa semua, jadual nak tolong ibu, nak kerja part time dan sebagainya, kamu dah buat siap-siap. Lepas tu tunjuk pada parents dan ahli keluarga, kalau nak tampal kat luar bilik ke dan sebagainya, nak dinding ke apa, kamu boleh share dengan parent. Maklum, ini kelas saya sekian. Kalau in case tak ada yang important, saya minta ibu dan ayah kata apa, minta tolong, saya boleh tolong di luar waktu kelas saya. Tapi kalau in case emergency, tengah-tengah saya ada kuliah, ada emergency, so minta je, tak apa, nanti saya cakap dengan pensyarah saya nak minta excuse. Dengan saya, kamu boleh cakap je, excuse me, hari ni saya tak dapat tolong, saya tak masuk kelas, saya kena bawa mak saya pergi somewhere, hospital ke apa ke, ada check up. So doesn't matter, kamu buat surat saja, upload. Okey, tak ada masalah. Sebab bagi saya, kalau duduk rumah ni macam tu lah, parents ni kadang-kadang kita kena layan jugalah. Tapi kalau in case mereka tak faham, sebabnya kita tak tunjuk jadual kita. Kalau kita tunjuk jadual kita, dia boleh faham. Dia akan, okay, fine. Dia akan cari kita waktu yang tak ada kuliah. Dia akan tengok, waktu kuliah ni dia tak ganggu. Bukan suruh tak nak ganggu, tapi mungkin ibu bapa pun dia kena faham sebab nak bagi anak dia belajar. Okay, right. Tu cadangan saya. Tapi kalau kamu dah buat, semua dah buat dah, ada masalah juga, kena cari teknik lain juga lah. Okay, right. So, ini teknik dia. Pecahan ni nak buat macam mana? Last kali saya tunjuk. So, kamu akan dapat jawapan macam tu. Okay, right. Yang saya kembang ni, saya tak kembang awal-awal lah. Yang ni saya tak kembang lagi awal-awal sebab dia duduk dalam kawasan dia. Backpeak dia duduk sorang-sorang dia. Duduk lantur dulu, lepas tu bila dah settle pun bawah, baru saya kembang. Okey, teknik ini mungkin sama, mungkin tak sama dengan kamu, terpulang. At least kamu boleh tunjuk jawapan yang sama dengan saya dan yang atas-atas jawab solution dia adalah tepat. Tak ada macam missing something, tiba-tiba ada pula negatif kat sini ke, ada positif kat sini ke, yang tu missing tu memang saya akan tanya. Okay, right. So I hope that 12 orang tadi boleh faham dekat mana kamu salah dan baiki. Cakap dengan diri sendiri, well done, dah buat sesuatu yang baik hari ini, dapat ilmu. Just pastikan setiap kali masuk kelas kamu dapat satu ilmu yang si kecil pun tak apa, sebab at least kamu boleh guna dalam kehidupan kamu. Okay, right. And then finish sebab kita punya endogenous variables kamu ada 2 saja. So cari 2 sudah lah, jangan cari sampai 3, 4, 5, tak habis lagi. Ni dah semua given. Endogenous parameter semua given, so tak perlu cari. Soalan saya yang saya minta kamu cari itu adalah the value of endogenous variables. The value, bukan find the endogenous variables. So
Soalan yang pertama ni saya dah jawab. Kita dah jawab dah. So that's why saya tak mau tanya lagi dah. Okey, dah jawab. Saya nak tanya yang jawapan bawah ni. Tu yang ada yang kena buat balik semula. Salah faham. Untuk quiz nanti saya cakap siap-siap lah. Untuk quiz nanti kamu berhati-hati kerana ada perangkap. Saya cakap siap-siap, ada perangkap. Kena baca soalan bagi clear. Lepas tu jawab. Sebab kalau kamu tak perasan soalan tu saya letak perangkap, kamu akan jawab, akan menghabiskan masa kamu tanpa menjawab soalan. Okay? Jadi tak ada markah lah. Kalau salah memang tak ada markah. Dan kalau soalan tak tanya pun tak ada markah. Membazir masa lah kalau kamu buat. Okay, saya cakap siap-siap ni. Quiz, saya akan letak banyak perangkap. Tak nak test sama ada student dia alert ke tak dengan soalan. So, be careful dengan soalan. Okay, right. This one. Untuk 4 sectors, this one is progressive tax ataupun proportional tax. Di mana Y adalah T dia. Diterjemahkan T adalah T now plus TY. So, ini lagi complicated sikit. Dia cuma ada tambah lagi TY. So, imagine in your mind, kamu sebelah kiri kamu, bila kamu bawa Y tu nanti kamu akan ada 3. Ada 3 Y. So, kamu kena factor kan. So, imagine sebab yang ini tak ada TY tau. Dia tina saja. So, kamu bawa saja, ada 2 saja TY ni kat sini. Bila kamu terlibat dengan TY, ada TY pula kat sini. Y tu pula terjemah pula Y minus T kan. Jadi banyak kali ulang. Y minus, sorry. Bila kita substitute, kita dah tak buka lah benda Y tu sebab Y sama dengan Y. Okay, right. One by one. Okay, kita cari Y star dulu. Y star. Saya macam, Miss, saya tak sempat nak salin yang kat atas ni, Miss, laju sangat. Sebab kalau kamu buat, kamu tak ada masalah lah nak ikut saya. Kan, kalau tak buat tu memang terkejar-kejar lah nak salin. Kan. Jadi saya suruh kamu buat. Okay, right. Ni cari Y. Macam tadi juga, salin Y tu penuh. Tapi letakkan insertkan C tu siap-siap. C plus B YD. Lepas tu buka pula YD tu apa pula. Terjemahkan lagi YD tu apa. Satu-satu. Buat satu-satu. Lepas tu T pula, cari balik T yang diberi kat sini. T pula Tina plus TY. Okey, ganti. Buat satu-satu. Jangan hentam semua masuk dalam tu. Nak cepat. No. Nampak? Saya letak dalam kurungan. In parenthesis. But yang outside itu saya letak in bracket. Tapi masih lagi dalam ruang dia. That's why please use parenthesis and also bracket. Okay, right. So, boleh nampak Okay, right. Sekarang ni kembangkan B tu. Kembangkan. Tapi ini kamu tengok ni negatif ni. That's why saya letak in parenthesis. Tina plus TY saya masuk dalam parenthesis sebab dia ada terlibat dengan luak. Dia ada negatif. Cukup bahaya kalau terlibat dengan negatif. Kalau positif tak apa. Negatif cukup bahaya. So, kena berhati-hati. Hari ni ilmu tentang matematik kamu dapat apa? Kena berhati-hati. Dalam hidup kita kena berhati-hati. Berhati-hati di segi apa? Kamu boleh husnuzon dengan orang, bersangka baik dengan orang, tetapi jangan percaya 100%. Terutama yang di luar rumah. Ni pesan saya ni. Ada mesti berhati-hati. Alright. Banyak perkara-perkara yang kita percaya berlaku sejak akhir-akhir ni. Saya tak nak cerita apa-apa. Saya cuma nak kamu bacalah berita. Walaupun duduk di rumah, baca berita. Okay, right. Ambil pengajaran kehidupan orang lain supaya kehidupan kamu lebih baik. Okay, dah kembangkan B ni. Apa jadi? Kembangkan B. Okay, kembang. Baru satu ni kita buka ni. Satu-satu lah. Satu-satu. Lepas tu ini buat cantik. Okay, cantik cari yang ada Y. Ni Y. Ni Y. Ni
ada Y tu yang saya kata ada 3Y. Nanti kalau kamu bawa ke sana, kamu akan jumpa 3Y. Bawa ke sana ada 3Y. Nampak ada 3Y kat sini. Semua ni kena faktorkan common factor. Buat keluar Y. Jadi yang balance you can get as a denominator. Kalau kamu ikut turutan satu-satu, dia, that's why we use the name of the method or technique we known as a reduced form. Kaedah terturut satu. Bukan hentam semua duduk dalam satu. Bukan nak cepat. Kita nak dapat jawapan yang tepat tapi berhati-hati. Sebab kita bermain dengan alfabet yang kadang-kadang kita tersalah tulis. Tulisan kamu kadang-kadang cantik, kadang-kadang tak cantik. Dah salah makna dah. Tulisan sendiri tu. Kan? Tulisan sendiri. I ni nak makan, nak jadi macam satu. I ni kadang-kadang nak macam Y. Kalau tulis tangan kan. Okay? So, apa beza Y bila kamu terlibat dengan lump sum text dan progressive text? Kamu tengok ada beza. Tengok ini jawapan ni saya copy, saya bawa ke atas, kita compare. Okay, this one Y, the above one Y is lump sum text, bawah is the progressive text. Kamu tengok ada beza dekat, dia ada beza dekat pembawah, denominator. So nanti kamu belajar dalam mikro tengah kan, kamu kena cari pengganda dan sebagainya. Inilah beza dia. Okay, baik. Satu lagi saya nak ajar tentang matematik juga, tapi yang tu sebenarnya semua subjek tu, tapi saya lebih suka guna subjek saya. Banyakkan buat analisis. Bila macam tadi, macam ni saya banding lump sum text dengan progressive text. Bila T itu kita ubah, yang lump sum text just T null compared to the progressive text, the equation is T equal to T null plus Ty. So what the effect on the result in Y star? National income, equilibrium national income. So beza dekat pembawahan. So you can see that. Okay, next time you put in your mind, okay, be careful. Kalau berkaitan dengan progressive text yang ada penambahan tu, yang dia menjadi endogenous, itu berhati-hati sebab pembawah akan berubah dan pengganda dia nanti akan juga berubah. Okay, so banyakkan analisis. Macam tu juga dengan subjek lain. Kalau pensyarah bagi dua soalan yang berbeza, kamu tengok apa beza soalan pertama dengan soalan kedua, tapi di bawah topik yang sama. Okay, ada beza. Right, keep in your mind. Okay, next time be careful, kena alert. So teknik menganalisis ni kena bawa sampai luar. In the real world, buatlah analisis juga dari hidup kita. Kamu tu yang kata muhasabah diri tu kan. Analisis kehidupan kita makin baik ke duduk rumah time PKPP ni kan. Adakah duduk kampus lagi bagus ke? Dulu duduk kampus tidur banyak ke? Tapi duduk di rumah dah tak boleh tidur dah. Adik-beradik lagi, kelas lagi dan sebagainya kan. Jadi kena analisis. Kehidupan kena analisis. Sebab nak jadi pelajar yang cemerlang, yang terbaik, bukan cemerlang pada akademik, cemerlang juga pada sasiah dan juga peribadi, adalah kena belajar juga analisis. Soalan-soalan kena banyak analisis. Right. Dan Y star. Sebab because now we have 3, instead of before we have 2. One is we add another one T. Okay, untuk kenapa pula step 3 ni saya nak cari T? Kenapa yang ni C pula, Miss? Kan step by step lah Miss cakap. Kan C dulu baru T, kan? Betul tak? Okay, the reason is kenapa kita kena cari T terlebih dahulu sebelum C. Why? Because kamu tengok function. Kamu tengok function dia.
Saya erase this one. Kamu tengok function ini and also function ini should be different color. Okay, right? Agak-agak kamu lah kan. C yang ini terjemah YD kan, Y minus T kan, Y minus T dalam ni. Saya ini kita kembangkan. Y minus T means that YD minus T. Okay, compare the yellow highlighted and green highlighted. Suppose which one we should find first after Y star? C or T? Okay, Karen said T. Okay, Karen. What else? Who want to try? T. Okay, of course, not the small T. The capital T. Okay, the T one. So, sebab apa kita tak boleh cari C terlebih dahulu? Sebab dalamnya ada T. So, kita kena bergantung pada nilai T terlebih dahulu. Ni, T ni, kamu tak bolehlah nak cari C dulu sebab ini dia datang daripada sini. Dapatkan nilai tu, barulah dapat. So, kita kena carikan Y terlebih dahulu. Lepas tu, nombor 2 T, nombor 3 adalah C. Walaupun C itu duduk nombor 2 dalam baris, tapi bukan semestinya kita kena cari dia dulu. Kalau kamu cari dia dulu, memang kamu tak dapat lah sebab T tu kamu tak cari lagi. Jadi akan tergantung. Lagi pening. Jadi kena bijak. Yang ketiga. Apa belajar hari ni? Yang ketiga, kena bijak. Yang pertama tadi apa? Kena berhati-hati. Yang kedua kena tak apa. Okey deh. Yang ketiga kena bijak. Okay. Analisis. Sorry Amira, thank you. Analisis, yes. So yang ketiga kena bijak. Jangan pakai hentam. Kehidupan kita pun kena bijak. Jangan hentam. Okey, YT, cuba tengok. Kamu cuba tengok. Buat T tengok. Dapat tak jawapan? Dapatkan T. Kamu salin balik nilai ni. The function of T equal to T6 plus YT. Y nanti kamu ganti dengan nilai ni. Okey, cuba. Saya nak tengok kamu boleh dapat tak?